secara sahih yang menceritakan, yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh, menasihati dan menceritakan ataupun mentakrirkan, recognize bacaan-bacaan para sahabat selepas tasyahud akhir. Maka kita akan lihat sekarang ini dan kita akan baca di dalam kitab ini insya-Allah beberapa riwayat yang sahih yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir, sebelum bagi salam. Maksudnya sebelum bagi salam. Hadis yang pertama menceritakan tentang arahan umum. Arahan umum tentang nasihat ataupun saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa selepas tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Imam Nawawi dia kata rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahum at-tashahhud thumma qala fi akhirih thumma yukhayyaru min ad-du'a. وفي رواية البخاري أعجبه إليه فيدعو وفي رواية لمسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء. Okey, jadi kami meriwayatkan dalam sahih, dua sahih Muslim dan Bukhari, ada Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada mereka at-tasyahud. Nabi mengajarkan tasyahud, membaca tasyahud akhir. Kemudian dia kata pada akhirnya setelah mengajarkan tasyahud itu, Nabi kata summa yukhayyaru minad du'a. Kemudian dipilih daripada doa untuk seseorang itu berdoa. Maknanya seseorang boleh memilih apa-apa saja doa yang hendak dia doa selepas tasyahud. Itu doa, maksudnya arahan umum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lafaz apa-apa doa. Maknanya secara umum daripada hadis ini, kalau siapa-siapa yang tak jumpa hadis lain tentang doa-doa selepas tasyahud, maka kalau dia jumpa doa ini, dia jumpa hadis ini, maka ini arahan umum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa selepas tasyahud. Dengan doa yang bagaimana? Dengan apa-apa saja doa. Tapi katakan jumpalah doa-doa lain. Maknanya dari segi adab, kalau orang tak jumpa doa ataupun tak hafal doa yang Nabi bagi, dia boleh doa dengan apa-apa saja doa berdasarkan hadis ini. Tetapi kita akan lalui beberapa lagi hadis yang akan datang ini insya-Allah tentang doa-doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka siapa yang boleh hafal dan sempat jumpa doa-doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka urutannya adalah dahulukan doa-doa yang Nabi ajar, kemudian datangkan dengan doa-doa yang umum seperti mana yang dikehendaki oleh orang yang berdoa itu. Okay, ini hadis umum. Itu kena faham. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam satu riwayat Bukhari, Nabi kata a'jabahu ilaihi fayad'u. Menjadi satu benda yang disukai kepadanya, maka dia doa dengan apa yang dia rasa nak doa. Apa yang dia rasa nak doa pada ketika itu, ada benda yang penting yang dia nak doa pada ketika itu, maka dia berdoa. Pada riwayat Muslim juga ada lafaz yang sedikit lain, tetapi maknanya lebih kurang sama. Dia kata kemudian dia memilihlah untuk dia memilih daripada masalah-masalah ataupun persoalan-persoalan ataupun doa-doa yang dia nak untuk dia baca selepas tasyahud akhir. Lafaz riwayat yang berbeza sedikit, bukan berbeza sedikit, berbeza banyak jugalah kalau kita tengok, tetapi makna dan konteksnya adalah sama. Hadis-hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab azan, Muslim dalam kitab salah. Okay, jadi itu hadis umum. Itu kita kena clear. Maksudnya kalau ada orang doa dengan doa apa saja yang dia nak, dia tak doa dengan apa yang Nabi tinggalkan, maka boleh sebenarnya, tidak ada masalah sebab Nabi bagi arahan umum dalam hadis ini. Tetapi macam saya bagi tahu tadi, saya ulang sekali lagi supaya jangan salah faham.
Maka siapa yang boleh berdoa dengan apa cadangan yang Nabi akan bagi sekarang ni dekat dalam hadis-hadis yang kita akan lalui ke depan ni, maka dia berdoa sebagai adab dia mendahului lafaz-lafaz doa daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian barulah doa-doa umum lain yang dia nak menggunakan bahasa dia sendiri, maksudnya dalam bahasa Arab kalau ikut yang aulanya, yang afdalnya. Tetapi kita pernah bincang dah sebelum ni, siapa yang tak mampu nak berdoa dengan bahasa Arab tentang doa-doa yang dia nak doa, maka doalah secara sir ataupun dalam hati pun tak apalah, untuk mengelakkan fitnah ataupun khilaf dalam bab berdoa dengan bahasa lain selain daripada bahasa Arab di dalam solat. Wallahu a'lam. Okey. Maka itu sebab kalau dalam konteks ini, kalau nak keluar pada khilaf, hafallah doa-doa yang Nabi ajar ini. Kalau tak boleh hafal banyak, hafallah sedikit ataupun sebahagian daripadanya. Sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk mengikuti ittiba' ataupun imtithal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم من طرق كثيرة وفي رواية منها إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Okey, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu telah selesai membaca tasyahud akhir, selesai dah baca tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min arba', maka dia mintalah berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada empat perkara. Maka dia tak bagi lafaz dekat sini, dia bagi tahu mintalah berlindung daripada empat perkara. Yang pertama apa dia? Minta berlindung daripada azab Jahannam, azab neraka Jahannam. Yang kedua, minta berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga, minta berlindung daripada fitnah-fitnah dunia, kehidupan dan kematian. Yang keempat, minta berlindung daripada kejahatan Masih Ad-Dajjal. Ini Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, banyak riwayat, banyak lafaz periwayatan. Okey, maka lebih kurang sahaja lafaz-lafaznya. Ada satu riwayat yang lain sikit dekat bawah ini dengan lafaz yang Nabi ajar. Okey, maka dalam hadis yang pertama, potongan yang pertama ini Nabi kata falyata'awwadz billah, maka minta berlindung dengan Allah SWT daripada empat. Maknanya macam mana nak minta berlindung? Kalau kita kata a'udzubika pun boleh, Allahumma inni a'udzubika boleh juga, Rabbi inni a'udzubika boleh juga. Maksudnya dekat sini dia tak ada lafaz bagaimana nak minta perlindungan, tapi Nabi suruh minta berlindung daripada berapa? Empat perkara tadi. Okey. Itu satu riwayat dalam Sahih Muslim. Dalam satu riwayat lain dalam Sahih Muslim juga, dia kata bila seseorang telah membaca tasyahud, maka dia hendaklah minta berlindung dengan Allah Subhanahu Taala daripada empat perkara. Yaqulu, maka seseorang itu berkatalah dia. Dekat sini lafaz ini Nabi ajar bagaimana. Apa lafaznya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada azab api neraka, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan juga kejahatan fitnah Masih Dajjal. Maka dekat dalam lafaz ini dia ada Allahumma inni a'udzubika. Okey. Jadi kalau nak guna lafaz ini boleh juga, kalau nak guna lafaz lain pun, maksudnya inni a'udzubika pun tak ada masalah juga. Sebab apa? Dalam riwayat yang pertama tadi Nabi tak ajar pun tentang lafaz bagaimana minta perlindungan itu, tetapi secara umum. Tetapi lebih aula, lebih utama kita ikutlah lafaz yang Nabi ajarkan, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam.
Dan kalau dengar orang baca a'udzubika min azabi jahannam, jangan marah dia sebab dia hanya minta perlindungan dengan Allah SWT daripada 4 perkara dan dia masih lagi tergolong dalam orang-orang yang mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dalam bab ini. Okey. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Janaiz, Muslim dalam kitab Masajid dan beberapa tempat dalam kitab Salah. Abu Daud juga keluarkan hadis ini, Imam Nasa'i juga keluarkan hadis ini. Jadi tiada masalah tentang lafaz minta perlindungan, tetapi Nabi dah ajar salah satunya Allahumma inni a'udzubika. Maka kita ikut yang tu lebih afdal dalam mutaba'atus sunnah, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, wa jahannam ismun linaril akhirah. Jahannam itu kita selalu dengar lah jahannam. Jahannam itu adalah satu riwayat, satu nama tentang dekat dalam kitab tu tak ada kan? Okey, kejap saya nak tengok ada tak benda tu di dalam Okey, tak ada. So saya kena skip benda ni. Benda ni ada dalam kitab Lawami' sahaja. Okey. Kami meriwayatkan daripada, lepas tu Imam Nawawi dia kata kami meriwayatkan di dalam 2 kitab Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Jadi ini salah satu riwayat lain. Ada dia tak sebut 4 perkara tetapi dia baca sahaja doa-doa minta perlindungan dari beberapa perkara. Ada beza satu perkara tambahan iaitu minta perlindungan daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa berkaitan dengan manusia dan juga dosa-dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam solat. Di lafaz dia berdoa di dalam solat, tetapi Imam Nawawi meletakkan hadis ini di dalam bab berdoa selepas tasyahud. Nanti kita akan tengok kenapa. Okey. Apa doanya? Doanya Nabi baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta perlindungan denganmu daripada azab kubur dan juga aku minta perlindungan denganmu daripada fitnah Masiihid Dajjal. Aku juga minta perlindungan daripadamu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan lafaz yang untuk maghram dengan ma'tham ini Nabi tambah sekali lagi, Nabi ulang sekali lagi Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Maknanya Allahumma inni a'udzubika ni ada 2 tempat dekat dalam doa ini. Okey? Jadi Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Jadi apa makna ma'tham dengan maghram ini? Ma'tham ini kalau ikut maghram ini ulama kata gharmul mal fil ma'asi, maksudnya menggunakan dan menghabiskan duit dalam bab maksiat. Sebab Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita nikmat, kadang-kadang kita tersilap, kita tergelincir dan kita gunakan duit kita, harta kita terhadap maksiat. Okey. Ataupun kelemahan seseorang itu untuk menunaikan janji, contohnya janji-janji dia dengan orang, janji-janji dia amanah dia, janji-janji dia dengan Tuhan, janji-janji dia dengan manusia. Sebab maghram ini lebih kepada ke manusia, dosa manusia dengan manusia, dosa kita dengan manusia berkaitan dengan duit dan sebagainya. Okey. Ma'tham makna yang merujuk kepada dosa itu sendiri. Dosa itu sendiri. Di antara pendapat ulama dia kata ma'tham ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa seorang manusia dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan maghram itu dosa manusia terhadap hak-hak hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi minta
perlindungan di dalam doa ini daripada dosa-dosa dia dengan orang, dengan manusia dan juga dosa-dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu. Maka ini doa lain, lafaz doa lain yang Nabi ajarkan untuk kita baca selepas tasyahud akhir. Okey? Saya tengok kalau ada soalan. Okey. Maaf Ustaz, baca doa itu selesai tahiyat akhir sebelum salam pertama. Ya, betul. Betul Mona. Puan Mona, maksudnya bacaan doa ini adalah selepas selesai saja bacaan tasyahud akhir. Innaka Hamidum Majid itu, maka kita mulalah berdoa. Cumanya adalah dijumpai juga adab-adab kita berdoa. Alhamdulillah, mulalah dengan Alhamdulillah. Mulalah dengan selawat, tetapi kalau ikut tengok daripada lafaz-lafaz hadis yang diajarkan ini tidak adalah benda tu, tetapi tidak ada masalah untuk menambahkan sebab alhamdulillah juga zikir dan doa dan selawat juga adalah doa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat ulama mengatakan boleh. Kalau terus baca pun tidak ada masalah berdasarkan lafaz hadis ataupun makna hadis secara zahir ini. Okey? Masa kita paling bagi salam itu memang ada pendapat mengatakan begitu, tetapi kita belum jumpa. Nanti mungkin kita akan jumpa, wallahualam, tapi saya tak jumpa lagi. Dulu pernah baca, tapi dari segi pendalilannya kita tak pernah jumpa lagi dalam hadis ini, dalam kitab ini. Nanti kita akan cuba tengok sampai habis bab solat ada ke tidak tentang doa masa kita paling muka ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Dulu saya buat juga. Allahumma inni a'udzubika min apa? Allahumma inni as'aluka al-jannata, ridhaka wal jannah, tak silap belah kanan. Lepas tu belah kiri a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah belah kanan, wa a'udzubika min sakhatika wan nar belah kiri. Dulu ada juga doa amalkan benda tu. Nanti kita tengok, sebab saya hari tu terberhenti sebab saya ada baca, kalau tak silap saya ada baca beberapa tulisan. Jadi kita akan tengok yang tu, nanti kita akan tengok. Tetapi bacaan yang kita sedang baca ini, sedang kita telusuri ini adalah bacaan-bacaan doa yang Nabi ajar selepas bacaan tasyahud akhir. Ya, betul. Terima kasih Puan Izum. Kak kita Hidayah, dia maghram, dia bukan makram, dia maghram. Kalau ejaan bahasa Melayu ni dia G dengan H. Maknanya hutang, betul. Dosa-dosa kita yang kita mungkin kita hutang, kita terlupa ke, ini berkaitan dengan dosa-dosa kita yang ada kaitan dengan hak-hak orang lain, berkaitan dengan harta dan duit. Okey? Kita minta ampun, kita minta perlindungan. Maksud ma'atham TH. Ma'atham berkaitan dengan hak Allah dan maghram berkaitan dengan hak-hak manusia. Ya, betul. Betul Puan Sharifah. Itu yang ulama-ulama bincangkan. Yang saya share dekat sini adalah kitab Lawami' tau. Lawami' ni kitab yang ditahqiqkan oleh Muhyiddin Mastu. Okey. Dekat sini kita boleh tengok kitab itu, hadis itu dikeluarkan oleh siapa, Bukhari, dalam bab apa dan sebagainya secara lebih detail. Maka itulah di antara tafsiran-tafsiran para ulama tentang hadis ini. Lepas tu kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ali ibn Abi Talib an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yakunu min akhir ma yaqulu baina at-tashahhud wat taslim Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Okey, dari dalam sahih, kami meriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Ali berkata, Rasulullah SAW bila dia bangun untuk solat dan bila dia bersolat, melakukan solat, menunaikan solat, perkara yang akhir yang disebut, yang dibaca doa, yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainat tasyahhud wa taslim, di antara tasyahud dan bagi salam dan taslim
adalah apa yang Nabi baca, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah bagiku dosaku apa yang telah aku lakukan yang dulu, wa ma akhartu, yang aku kemudiankan. Maksudnya kalau tengok dekat sini dia kata wa ma akhartu ini daripada amalan-amalan kejahatan yang masih kekal kesan dia. Faham tak? Maksudnya wa ma qaddamtu ni, wa ma qaddamtu benda dah lepas, dah kesan dah tak ada. Tapi wa ma akhartu tu maksudnya mungkin kita pernah fitnah orang, ke na'udzubillah, kita pernah pukul orang sampai dia terluka, ada parut sampai sekarang. Itu di antara tafsir para ulama, maksudnya minal a'mali sayyi'ah allati tabqa atharuha. Perkara-perkara jahat yang masih lagi kekal kesan dia sampai sekarang. Maka kita berdoa daripada Allah Ta'ala daripada dosa-dosa yang kita dah lepas tapi tak ada kesan, tapi kita buat. Kita mungkin dah lupa dah. Dan juga dosa-dosa yang kita dah buat lama dah tapi kesan dia sampai sekarang ini, dan mungkin dia memberi kesan, kita nampak hari-hari tentang kesan dosa yang kita buat, na'udzubillah. Ini di antara perkara yang Nabi minta ampun. Ini di antara perkara yang Nabi minta ampun. Okey. Ada orang buka mic Okey. Okey, dah hilang. Lepas tu Nabi kata apa? Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan apa sahaja yang aku boleh ke siapa yang ni Siapa yang kejap. Admin boleh ke tolong mute kan? Dia orang buka tu. Pak Non. Puan Nur Aini. Silakan admin. Okey. Admin silakan. Okey. Puan Nur Aini, betul. Nabi ada baca tentang elak doa fitnah Masih ataupun dia panggil Dajjal ni, kita fahamlah. Tapi gelaran yang Nabi bagi juga kepada Dajjal adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Pak Non, tolong tutup Encik mic. Tak boleh mute. Pak Non, tolong. Ganggu Pak Non. Tolong. Non. Admin tolong remove admin. Non tolong admin Non tolong call kat Non please. Okey. Okey, Puan Rasidah ada soalan ke? Terima kasih, minta maaf macam rasa sebab kuat sikit. Okey, dah start. Okey, dah Tak ada yang soalan. Tadi ada yang kat tangan. Kalau tak ada, tak apa. Okey, kita teruskan. Maknanya, Nabi ada baca doa. Yang pertama, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang aku sembunyikan ataupun dosa-dosa yang aku buat secara terang-terang. Wa ma asraftu, apa yang aku telah buat sebenda tu berlebih-lebihan melampau. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Tidaklah engkau yang lebih mengetahui tentang perkara itu daripada aku. Maksudnya, engkau ampunkanlah segala dosa yang engkau lebih tahu tentang apa yang aku dah buat dosa. Okey. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Nabi kata antal muakhir, antal muqaddim liman tasha' bit taufiq wal ma'unah. Maksudnya engkaulah yang muqaddim, yang pemberi taufik dan pemberi taufik. Muqaddim maksudnya engkaulah yang maha memberi taufik dan bantuan. Wa antal muakhir, engkaulah Tuhan yang maha memberi penghinaan dan yang boleh
tidak memberi tidak memberi pertolongan. Maksudnya Allah Taala ni kalau kita dialah di tangan dialah dia nak tolong atau tidak, ataupun dia nak bagi bantuan, petunjuk ataupun tidak. Itulah makna antal muqaddim wa antal muakhir. Dia bukan makna engkaulah yang paling awal, engkaulah yang paling akhir, tidak. Jadi dekat hidayah apa terjemahan dia? Wa antal muqaddim wa antal muakhir. Apa terjemahan dia dekat hidayah? Saya tak bawa kitab hari ni, ya Allah minta maaf banyak-banyak. Kelang kabut sikit. Antal muqaddim wa antal muakhir tu apa terjemahan dia? Saya nak tengok. Sebab kadang-kadang terjemahan. Okey, Ustaz, Ya. saya baca ya. Betul, terima Yang kasih. 174 kan, Ustaz? Ya, betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, Ya Allah, ampunilah aku tentang apa yang aku dahulukan, persembahkan dan aku akhirkan. Tentang apa yang aku sembunyikan dan aku nampakkan. Tentang apa yang aku berlebih-lebihan dan tentang apa yang engkau mengetahuinya daripadaku. Engkau yang mendahului dan mengakhirkan, tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Okey, terima kasih banyak Nisum. Jadi kalau kita tengok terjemahan tu, saya lebih suka untuk memberi makna secara konteks, secara konsep, supaya kita faham apa yang kita doa. Macam tadi dia kata, apa yang aku telah dahulukan, apa yang aku telah akhirkan. Boleh faham ke tak boleh faham? Jadi kalau tanya saya rasa macam kurang faham. Walaupun terjemahan tu dari satu seginya betul, tetapi apakah konteks yang kita maksudkan dengan apa yang dia dahulu, apa yang kita kemudian kan. Jadi ulama' bantu kita dari segi konteks. Maknanya tadi dia kata wa maqaddam tu benda yang terdahulu kita dah buat dan tidak ada kesan. Wa ma'akhar tu maksudnya benda yang kita dah buat dahulu tetapi masih lagi berlarutan dia punya kesan. Okey. Yang tu satu part dalam terjemahan yang saya tengok tadi. Lepas tu terjemahan yang wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Maksudnya dalam ayat ini dia kata anta a'lamu bihi minni. Engkau lebih mengetahui tentangnya daripadaku. Dalam terjemahan tadi dia kata apa yang engkau mengetahui daripadaku. Tetapi di dalam lafaz hadis ini adab Nabi berdoa, Nabi kata wa ma anta a'lamu bihi minni. Maknanya dari segi terjemahan, kalau saya terjemah makna dia dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahui tentangnya, tentang dosa-dosa itu daripada aku. Maknanya dia gitu. Maksudnya kita meletakkan Allah Ta'ala, Allah lah yang paling maha mengetahui. Allah yang lebih tahu tentang apa sahaja. Lepas tu antal muqaddim, engkau lah yang maha mendahului dan mengakhirkan. Jadi kan tak silap terjemahan dia begitu. Jadi kalau tengok kepada tafsiran dia adalah muqaddim itu adalah engkau lah yang maha memberi. Kalau Allah pilih nak bagi taufik dan pertolongan, Allah lah yang maha memberi taufik dan pertolongan, hidayah dan petunjuk dan pertolongan. Antal muakhir makna dia engkau lah yang maha berkuasa untuk menghina sesuatu perkara itu, seseorang itu, hamba Allah itu dengan sebab maksiat dia, dengan sebab dosa yang dia buat, dan engkau jugalah yang maha tidak memberi bantuan apa-apa. Maksudnya itu sebab kalau ada orang satu dunia dalam satu hadis, kalau satu dunia pun berhimpun untuk membantu, memberi manfaat ataupun mudarat kepada seseorang, dia tidak akan mampu untuk buat perkara itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah konteks antal muqaddim wa antal muakhir. Maka masa kita doa tu, kita faham konteks dia supaya kita lebih tunduk dan kita lebih rasa tawaduk, kita rasa lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Ya Allah, tiada Tuhan ini saya selalu nak ingatkan. Bila kita kata la ilaha illallah ataupun la ilaha illa anta, konteks dia adalah bukan hanya sekadar tiada Tuhan selain engkau, tetapi untuk kita faham lebih lagi, tiada Tuhan yang layak disembah selain daripada engkau ya Allah. Maksudnya tak ada Tuhan dah yang layak disembah, yang layak kita panjatkan kesyukuran, kita panjatkan permohonan bantuan, minta tolong, minta segala-galanya kecuali kepada engkau. Itu makna dia la ilaha illa anta. Tetapi bila perkataan ilah dengan Rabb,
ulama-ulama lebih memfokuskan tiada Tuhan yang layak disembah, sebab ilah ini bab ketuhanan dalam bentuk penyembahan. Bukan kita kata Tuhan tu ada dua, tak. Bila konteks kepada Tuhan itu menggunakan ilah, maknanya dia dalam konteks lebih kepada penyembahan. Maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila Allah sebut alhamdulillahirabbil alamin, Maha suci Allah Taala, segala puji bagi Allah Taala yang mentadbir, yang menguruskan seluruh alam. Kita tidak bercakap dalam bentuk nak mengatakan Allah itu ada banyak entiti, tidak, tetapi kita bercakap dari secara holistik bahawa Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itulah Tuhan yang layak disembah dan dialah satu-satunya Tuhan yang mentadbir alam ini. Itu konteks yang kita kena faham supaya bila kita berdoa, perkara itu hadir dalam hati kita. Inilah satu-satunya Tuhan yang kita layak sembah, dia yang layak disembah, dan kita kena sembah dia sahaja, tidak boleh mensyirik dan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dialah satu-satunya Tuhan yang mentadbir alam ini, dialah berkuasa di atas setiap sesuatu. Wallahu alam. Okey, kemudian kita pergi kepada hadis yang seterusnya yang Imam Nawawi sebut. Dia kata, ada soalan tak? Saya tengok soalan. Okey. Engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan. Okey, kita intim pun sama juga intan. Jadi saya rasa macam terjemahan itu okey, tetapi kita kena lebih faham lagi berdasarkan huraian-huraian para ulama. Sebab kalau perkara itu simple dan boleh faham secara zahir makna, maka ulama-ulama dia tak cuba untuk mencari jawapan kepada, mungkin pada mereka benda tu akan menjadi satu perkara yang samar atau benda yang masih tersimpan, tidak difahami oleh orang-orang yang awam macam kita. Jadi itu sebab ulama cuba bincangkan dan cuba terangkan konteksnya supaya kita lebih memahami dalam doa kita, insya-Allah. Betul. InsyaAllah kita harap Allah bagi kita kefahaman yang lebih lagi supaya kita, orang kata apa, doa yang kita baca tu memberi kesan di dalam hati kita, dan supaya kita lebih rapat dan ada dapat kemanisan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Abi Bakar As-Siddiq, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, allamani du'aan ad'u bihi, allimni du'aan, allimni du'aan, bukan allamani, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq, hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dia kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u fi salati." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku satu doa yang aku boleh berdoa dengannya di dalam solatku. Okey, ini permintaan dan permohonan daripada Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Okey. Jadi apa yang Nabi ajar? Nabi kata, katalah wahai Abu Bakar, katalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada siapalah yang boleh mengampunkan dosa-dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunkanlah bagiku dosa-dosaku dengan satu keampunan yang hanya datang dari sisi kamu, ya Allah. Sebab nak bagi tahu kata tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh minta maaf daripada orang lain kalau berkaitan dengan hak-hak orang lain, itu wajib, tetapi
asas kepada pengampunan secara keseluruhannya. Orang nak mengampunkan kita pun Allah juga yang pegang hati dia. Kan? Kita minta maaf daripada orang kata okey tapi dia tak maafkan sangat pun sebenarnya. Tapi kalau Allah dah ubah dan lembutkan dan betul-betul bentuk hati dia untuk memaafkan kita, maka itu satu rahmat yang besar. Dan konteks keampunan secara totalnya adalah milik Allah SWT dan datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi kata warhamni, dan rahmatilah aku, kasihanilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkaulah yang maha memberi pengampunan dan engkaulah yang maha penyayang. Hakadha batabatnahu, begitulah yang kami tulis, yang kami dapat di dalam riwayat-riwayat. Zulman kathira, maksudnya dengan perkataan zulman kathira dengan sa, dengan huruf sa, dalam kebanyakan, dalam majoriti riwayat. Maksudnya dalam majoriti riwayat bacaannya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira dengan huruf, dengan perkataan kathira. Tetapi dalam satu riwayat, dalam beberapa riwayat, dalam riwayat Muslim ada riwayat menggunakan zulman kabira dengan perkataan kabira, dengan ba, dengan huruf ba. Imam Nawawi dia kata wakilahuma hasan, kedua-duanya adalah boleh. Sebab ada riwayat tu datang, tapi majoriti zulman kathira. Jadi siapa nak guna zulman kathira boleh, kalau nak guna zulman kabira pun boleh. Tetapi dia kata fayambaghi ayyujma' bainahuma, dan eloknya, dia kata, Imam Nawawi kata eloknya juga adalah digabungkan di antara keduanya, fayuqal, maka dikatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Zulman kathiran kabira. Maksudnya kita boleh gabungkan dua-dua sebab kedua-dua perkataan ini datang dalam riwayat-riwayat yang sahih juga di dalam kitab Sahih Muslim. Okey, clear yang tu okey. Perbahasan selepas ini adalah perbahasan yang sedikit bukan keluar, tapi perbahasan tentang hadis itu sendiri. Hadis itu sendiri sebab Imam Bukhari dia ada sedikit yang difahami daripada hadis ini, sebab hadis ini secara umum dia tak bagi tahu pas selepas tasyahud. Jadi kalau tengok dia kata wa qad ihtajja al-Bukhari fi sahihihi wal Baihaqi wa ghayruhuma min al-a'immati bi hadzal hadits lid-du'a fi akhir as-salah. Dia kata Imam Bukhari telah macam menyatakan dia tidak persetujuan dia lah tentang doa ini dibacakan pada akhir solat, maksudnya selepas tasyahud akhir. Dia ada sebut dalam kitab dia Sahih Bukhari, dan juga Imam Baihaqi juga dalam kitab hadis Imam Al-Baihaqi, dan juga beberapa selain daripada mereka, beberapa imam lain juga bercakap tentang adakah hadis ini khusus kepada doa selepas tasyahud di akhir salat. Okey, jadi dia kata wa huwa istidlalun sahih, tapi Imam Nawawi dia kata walaupun Imam Bukhari dan Imam Baihaqi dan beberapa imam lain mengkritik ataupun menimbulkan persoalan tentang hadis ini, adakah hadis ini, sebab dalam hadis ni tadi kita tengok dia tak sebut pun Abu Bakar minta apakah doa yang dibaca dalam solat, tapi Nabi tak kata pun dan Abu Bakar tak kata pun doa yang dia akan baca di dalam solat selepas tasyahud akhir sebelum salam. Tidak ada. Hadis itu secara umum. Itu sebab Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan beberapa imam lain dia mempersoalkan hadis ini, adakah hadis ini khusus kepada doa selepas tasyahud dan sebelum bagi salam. Tapi Imam Nawawi dia kata wahwa istidlalun sahih. Imam Nawawi dia kata pendalilan hadis ini, menggunakan hadis ini untuk dibaca selepas tasyahud dan sebelum salam adalah sahih, adalah betul. Maksudnya doa ini diajarkan oleh Nabi ini kepada Abu Bakar inilah adalah doa untuk dibaca sebelum bagi salam selepas tasyahud. Sebab dia kata fa inna qawlahu fi salati ya ummu jami'aha. Dalam hadis itu dia kata fi salati, di dalam solatku, termasuk, maksudnya umum dalam setiap tempat di dalam solat. Maknanya di dalam solat banyak tempat itu, sama ada dalam sujud, yang utamanya di dalam sujud, di antara duduk di antara dua sujud. Okey, itu tempat-tempat yang boleh berdoa.
Tetapi dia kata wa min madhanni du'a fi salati hadzal mautin. Dia kata di antara tempat yang secara logik, bukan secara logik, secara syariatnya disunahkan untuk berdoa di dalam solat adalah di antaranya adalah selepas baca tasyahud akhir dan sebelum bagi salam. Maka Imam Nawawi dia nampak doa hadis ini boleh diguna pakai, dan secara khususnya secara kebarangkalian yang utamanya adalah pada tempatnya adalah selepas tasyahud akhir dan sebelum bagi salam. Jadi hadis ini walaupun nampak umum keseluruhan solat boleh dibaca, tetapi kecuali dalam rokok, dalam i'tidal, itu tempat-tempat yang antara yang dilarang lah, di dalam rukuk di antara tempat yang dilarang untuk kita berdoa. Banyakkan tasbih dan doa-doa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita gunakan doa ini yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Selepas Abu Bakar As-Siddiq minta Nabi ajarkan dia doa, iaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ataupun zulman kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Inni zalamtu nafsi zulman katsira ataupun Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira ataupun Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Boleh juga. Jadi banyak dah doa yang kita boleh baca selepas kita baca doa tasyahud akhir sebelum kita bagi salam. Okey. Saya tengok ada soalan ke tak sebelum kita pergi. Okey. Ya, detail. Ulama-ulama ni dia itulah bila baca dulu masa mula-mula sampai tempat belajar, kita buka baru mula buka kitab-kitab Arab, kitab-kitab ulama. Sebenarnya ulama ni memikirkan tentang orang-orang awam lebih daripada orang awam sendiri fikir tentang mereka. Ulama-ulama ni fikir tentang ilmu, tentang syariat, tentang amanah ilmu yang mereka wajib sampaikan bagi orang-orang faham. Mereka ni fikir sungguh-sungguh. Itu sebab ulama-ulama ni Masya Allah, Allah bagi mereka ilham, Allah bagi mereka kebolehan, Allah bagi mereka rasa tanggungjawab yang lebih daripada kita yang banyak sangat orang kata apa, tertinggal daripada perkara yang sepatutnya kita fikir dan sebagainya. Moga kita juga Allah bagi kita peluang menjadi ulama. Tidak ada benda yang mustahil bagi orang-orang yang mengaji online ke tak online ke apa ke. Boleh juga kalau Allah nak jadikan kita sebahagian daripada golongan ulama. Moga itu bukan satu perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Semoga kita diberi peluang-peluang itu untuk kita berupaya dan berpeluang untuk menyampaikan ilmu, berdakwah dan sebagainya. Okay? Kita tidak wajar persoalkan kredibiliti mereka dalam bab-bab ijtihad tanpa dalil. Tapi kalau mereka berijtihad menggunakan dalil, maka dekat situ yang kita kata, maksudnya dia macam ni, dia ada ijtihad yang berada di dalam grey area. Maksudnya tak ada dalil, maka mereka berijtihad. Tapi kalau ada dalil, mereka berijtihad yang bertentangan dengan dalil, tidak boleh. Ini saya kena clear betul-betul. Kalau mereka berijtihad tentang berijtihad dengan ada dalil, ada dua keadaan. Kalau dalil itu sudah solid dan sudah jelas makna dia, tidak ada ijtihad. Okey, tapi kalau dalil itu menggunakan perkataan-perkataan yang memerlukan kepada ijtihad, maka mereka boleh berijtihad. Tetapi kalau seseorang ulama itu berijtihad dengan satu ijtihad yang pada isu itu ada dalil, maka ijtihad dia tu kalau ikutnya dia macam terbatal ataupun tidak boleh dibuat pergantungan sangat. Itu sebab ulama-ulama dah letak satu kaedah sebenarnya. La ijtihad ma'an nas. Ini benda ni siapa belajar usul faham. Maksudnya tidak ada ijtihad dengan kehadiran dalil. Yang tu kena clear. Okay? Dan tak wajar kita create yang baru. Betul, dalam bab ibadat memang tidak boleh langsung create yang baru, kecuali perkara-perkara yang berkaitan dengan dia panggil nawazil. Nawazil ni benda-benda yang datang dalam konteks kehidupan yang terkemudian. Contohnya dalam bab haji lah, dulu tak ada mataf yang dekat atas tu, yang dekat atas tingkat atas yang guna untuk kursi roda dan sebagainya. Maka ulama-ulama berijtihad dalam bab-bab ibadat yang sebegitu, maka itu ijtihad yang baru
mungkin dalil-dalil tentang itu tidak ada banyak membantu sangat yang datang daripada Nabi, dan disebabkan keperluan melakukan ibadat yang mempunyai orang kata apa, crowd ataupun orang yang ramai boleh datangkan mudarat dan sebagainya, maka ulama-ulama beristihad dalam bab tu. Termasuk juga istihad para ulama dalam bab jual beli dan muamalat, maka itu istihad para ulama yang mengikut metod-metod usul dan mengikut metod-metod ulama fiqh dan usul yang betul, insya-Allah. Maka kita kena tengok, bukan semua benda kita kena bincang dalam bentuk yang orang kata apa, yang terlalu mudah untuk kita, macam nak cakap, ulama-ulama ni mereka ijtihad, dia ada metod dia sendiri. Dia bukan ijtihad sambil lewa, tidak. Walaupun dalam keadaan itu memang adalah berlaku di kalangan para ulama, dia tersilap bagi ijtihad, itu biasa. Itu makruf sangat-sangat, sebab ulama bukan maksum. Itu sebab ulama-ulama yang datang mengkritik ulama yang terdahulu, itu bukan mengkritik orang kata apa, itu sebab kadang kita yang belajar, kita kena faham bahawa bila ada ulama mengkritik ulama terdahulu, dia bukan mengkritik nak mendosakan orang itu, nak memfasikkan ulama-ulama terdahulu. Dia bukan tujuan itu, tetapi tujuan sama-sama membetulkan. Itu sebab islah dhatul bain, maksudnya memperbaiki hubungan di antara manusia, memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam ijtihad dan sebagainya. Itu satu benda yang diperlukan, sebab ulama dia tidak maksum. Maka ada ulama lain yang didatangkan untuk menghadirkan perbahasan-perbahasan yang mungkin lebih sesuai dan lebih wajar berkaitan dengan masalah-masalah semasa sebagainya. Maka itu kita terbuka. Janji dia ada dalil. Okey, kejap. Tak ada dalil pun ada yang reka dalil mereka. Tak, dia dalil mesti ada. Itu sebab ada hadis maudhu'. Sebab ada dulu isu-isu, itu sebab ada orang kata, macam mana boleh ada hadis maudhu'? Memang benda ni ada, memang benda ni wujud, sebab selepas ulama-ulama telusuri memang wujud. Lepas tu memang dalil hadis-hadis yang maudhu' ni dibuat oleh orang-orang yang kelihatannya seperti ustaz. Sebab kalau orang yang menjual di tepi jalan contohnya, ataupun orang-orang yang bukan kelihatan macam ustaz buat satu hadis, siapa nak dengar? Jadi itu benda yang memang terjadi. Dan fitnah-fitnah akhir zaman juga datang daripada orang-orang yang ada, orang-orang yang kelihatan sebagai penyebar agama dan sebagainya, tetapi diuji dengan, na'udzubillah, kita minta Allah lindungi kita, diuji dengan sifat takabur, diuji dengan sifat-sifat yang suka bergaduh dan sebagainya. Maka benda ni kena lebih kita fahami dalam erti kata dan konteks yang sebenar lah, yang betul. Dalil hadis sahih dan dalil hadis mungkar, mana satu yang perlu diikuti dari segi awliya? Kejap. Hadis mungkar memang tak boleh guna, sebab hadis mungkar dia tergolong dalam kategori hadis dhaif yang kuat. Maksudnya hadis lemah yang kuat, lemah sangat. Hadis mungkar ni tergolong dalam hadis yang lemah sangat. Okey? Itu dia hadis mungkar ini adalah satu riwayat oleh orang yang tidak adil, orang yang tidak siqah. Dahlah dia tu tidak adil dan tidak siqah. Ini dalam ilmu hadis. Ilmu hadis di antara takrifan hadis mungkar adalah, ini di antara tesis saya masa degree itu sebenarnya. Hadis mungkar ini adalah satu riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, orang yang tidak siqah, orang yang tidak dhabit dalam dia buat catatan ataupun hafazan dia, dan hadis itu bertentangan dan kontradik dengan riwayat-riwayat ulama-ulama hadis yang memang siqah, yang memang adil. Maka kalau tanya soalan hadis sahih dan hadis mungkar, maka memang kita totally kena tolak hadis mungkar terus, sebab hadis mungkar tergolong dalam kategori hadis dhaif yang terlalu kuat. Dhaif yang sangat-sangat. Hadis sahih memang hadis sahih lah. Hadis sahih dia ada sahih li ghairi, sahih li dzatihi dan sebagainya. Perbahasan tu agak detail lah. Tapi kalau tanya hadis mungkar dan hadis sahih, memang kita wajib tolak hadis mungkar dan utamakan hadis sahih. Dia bukan isu utamakan, tolak hadis mungkar dan ambil hadis sahih. Kalau hadis sahih li dzatihi dengan hadis sahih li ghairi, maka kita utamakan sahih li dzatihi. Begitulah dari segi ulama, dari segi ilmu hadisnya.
Kalau tak mampu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali masa sujud kita baca tahiyat. Kita baca masa tahiyat akhir boleh. Kejap sebab Tuan Jamaluddin, saya tak pasti bacaan 40 kali ni di atas anjuran mana saya tak jumpa lagi. Kena baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali ni. Ada ada ustazah bagi tahulah kalau kita sembahyang hajat, masa sembahyang hajat, jadi masa sujud tu baca 40 kali. 40 kali. Jadi lah kita dah berusia ni kan nak sujud tu lama baca, kalau kita gantikan masa tahiyat mana yang lebih afdal kan. Baca maksudnya gantikan bacaan 40 kali tu dalam sujud itu dan baca doa, letak bacaan 40 kali tu masa selepas tahiyat akhir. Masa tahiyat akhir. Boleh ke Ustaz? Okey, macam ni. Pertama sekali tentang arahan baca 40 kali dalam solat sunat hajat tu wallahualam saya tak jumpa dalil tentang itu, tetapi kalau kita nak berzikir macam itu dalam solat hajat kita, dalam sujud kita, bukan isu 40 kali, 100 kali ke berapa kali ke, tak ada masalah. Jadi kalau tu sebab kadang-kadang saya tidak pergi kepada cara untuk memberi jumlah-jumlah tertentu kepada jemaah tanpa ada dalil. Tapi kalau Nabi cakap 10 kali, 20 kali, berapa kali, tak apa. Sekali kita tengok riwayat-riwayat yang datang dalam bab tasbih, dalam sujud dan rokok pun kita tengok Nabi tak sebut pun berapa. Betul tak? Maksudnya Nabi bagi tahu je dia punya rokok, dia punya sujud sama macam dia punya diri, sama dia punya duduk antara dua sujud sama dengan dia punya sujud. Jadi Nabi tak pernah letakkan apa-apa jumlah. Sebab di antaranya juga wallahualam sebab apa hikmahnya, tapi bila kita tengok keadaan sekarang kita dah tua dan sebagainya, di antara hikmahnya kalau kita nak ikut 40 kali memang kita tak larat lah. Dan kita mula mengubah nak letak pula 40 kali tu dekat tasyahud. Saya faham persoalan tu, cumanya isu 40 kali tu wallahualam saya tak tahu daripada mana sumbernya. Jadi kalau nak baca lebih 40 kali boleh, kurang daripada 40 kali pun boleh, wallahualam. Maka kalau tanya untuk kalau kita tak larat nak baca benda tu masa sujud, kita letaklah selepas tasyahud akhir dan sebelum bagi salam. Sebab duduk baca doa selepas tasyahud akhir sebelum bagi salam dan juga baca doa dalam sujud ini di antara doa dalam sujud adalah di antara dua tempat yang mustajab, di antara tempat yang mustajab doa. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, cerita. Okey. Ulama yang benar, ulama yang benar-benar, ulama baru kita ikut ulama yang betul dan keluar dari okey. Betul lah. Maksudnya kita, itu sebab saya kata dalam belajar ni tanya dalil. Kalau tak ada dalil, kita tak salah untuk kita tidak ikut. Kalau tak ada dalil, kita tidak salah untuk kita tidak ikut. Maka kita fokus dulu benda-benda yang ada dalil, itu lebih selamat untuk kita amalkan. Rasanya bukan solat hajat, solat. Okey. Dia solat hajat ke solat taubat ke wallahualam, tapi itulah saya tak jumpa lagi perkara tentang meletakkan beberapa jumlah itu. Itu yang saya tak berani lah. Saya tak berani. Masa Qiyamul masa Ramadan, imam bagi tahu makmum baca zikir 40 kali buat solat taubat dan sujud akhir. Memang banyak, betul Bang Rasidah. Maksudnya banyak, saya pun pernah dengar juga, bukan kadang-kadang bukan 40, ada yang 80, ada yang 100. Jadi isu dia sekarang ni meletakkan jumlah-jumlah itu. Jadi kita sekarang ni kita dah baca kitab Al-Azkar daripada awal solat dah nak habis dah ni. Dah tak ada dah bacaan dah nak habis. Ini maksudnya lepas kita sebut tentang bab doa selepas tasyahud ni kita dah masuk dalam bab salam, dah tak ada dah isu dalam sembahyang. Maka mungkin lepas ni kita akan jumpa doa-doa dalam solat-solat sunat mungkin, tapi wallahualam kalau kita jumpa tentang bilangan-bilangan tu saya berlapang dada, kita kena berlapang dada dan saya minta maaf, tetapi buat masa ni sampai sekarang ni dan berdasarkan apa pembacaan saya yang kurang dan lemah ini, saya belum lagi jumpa wallahualam. Maka nak baca banyak mana terpulang mengikut kemampuan masing-masing supaya kita berdoa, bila kita beribadat itu kita rasa selesa dan kita sempat dan mampu untuk menghadirkan hati kita dan kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baca ikut kemampuan macam Ustaz cakap betul umur kita ni, saya pun kadang-kadang itulah. Maka kita ikut buat kemampuan kita, tapi kemampuan kita tu kita pun tahulah sebenarnya kita mampu secara
usaha yang sikit ataupun kita mampu tu selepas kita usaha sungguh-sungguh. Jangan sampai kita buat benda tu sampai mudarat. Okey? Jangan sampai kita nak kejar nombor tu betul. Hilang khusyuk. Sebab kita jangan, sebab kadang-kadang bila kita tergantung dengan nombor, kita tergantung dengan jumlah-jumlah, kita kejar jumlah itu, jadi kita duk kira tu lebih daripada kita ingat dan faham apa yang kita doa kepada Allah Ta'ala, apa yang kita zikir. Itu sebab saya selalu tekankan dalam bab zikir ini, kita kena faham, dia zikir dengan doa, dia bukan ayat Quran. Ayat Quran sahaja yang kita boleh baca dan dapat pahala tanpa kita faham makna. Itu sebab di antara takrifan Quran, ulama kata al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana menjadi ibadat kita baca dia. Maksudnya ulama kata walaupun tak faham, tapi dalam bab doa dan zikir kita disuruh untuk faham. Sebab doa dan zikir ini untuk tujuan menghadirkan hati, untuk kita ikat dan dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita kejar tentang nombor dan bilangan, kita biasanya, dah lah kita mana ada bawa tasbih dalam semayang. Nak baca, macam, Allah Akbar. Saya kadang-kadang saya terfikir bagaimana seseorang untuk menghitung dengan jari dia. Kalau dalam jemaah, dalam spark ni boleh bantu saya, macam mana nak menghitung dengan jari ataupun dengan keupayaan akal kita menghitung 40 kali bacaan di dalam solat. Saya rasa saya sendiri tak mampu nak menghitung. Kadang-kadang kita nak kira 10 kali pun terlebih. Jadi, wallahualam, saya rasa setakat ni tak ada lagi saya jumpa. Kalau ada nanti saya minta maaf dan kita boleh ikut. Kalau ada dalil nanti kita boleh ikut. Kalau setakat kita jumpa ni belum lagi. Okay? Takut kita hilang khusyuk sebab kira duk hitung zikir, sedangkan yang perlu kita ingat adalah kita faham makna zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bila kita asyik minta dalil, kita dikatakan Wahabi lah, tak apalah. Kalau kita tak mengaji pun orang kata, kita mengaji dan minta pun orang kata juga, maka orang kata tu biasa dah selagi daripada mulut, cuma kita jangan kata dekat orang kan. Jadi kita doakan kepada orang lain juga supaya mereka juga boleh tutup mulut dan terus berdoa, terus mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita kurangkan insya-Allah daripada perkara-perkara yang kita tak sepatutnya sebut lah kan. Tapi memang betul lah, kalau orang minta, dia akan ada lah isu tu, label itu, label ini. Tapi tidak ada masalah sebab tidak ada larangan pun di dalam agama untuk kita minta dalil. Maka kita minta dalil. Kita kena minta dalil. Saya pun saya ajar. Maksudnya ada soalan-soalan yang saya tak dapat jawab tu, sama ada saya tak sempat ataupun saya belum jumpa dalil tu, saya minta maaf. Tapi saya akan cuba insya-Allah. Saya tak pernah nak marah siapa-siapa jemaah minta saya kemukakan dalil. Lagi banyak, lagi baik, ada ketentuan limit untuk duduk tahiyat akhir doa before salam. Okey, Puan Nun Zarina, memang tidak ada limit sebenarnya. Tidak ada limit. Nanti kita akan jumpa sebenarnya dalam bab kita solat jemaah pun kita boleh lambatkan sikit bagi salam. Selepas imam bagi salam. Nanti kita akan sampaikan hadis itu. Jadi memang tempat untuk kita berdoa, maka tidak ada limit. Tapi tidaklah sampai lama sangat. Benda tu tidaklah lama sangat sampai kita tak boleh buat kerja lain. Maka sekadarnya secara sederhana. Nak kira yang satu. Okey, zikir yang diajarkan sudah cukup. Okey, jika kiri guna untuk puluh, kanan untuk sak. Boleh juga. Tapi itulah, bagi orang yang mampu kira-kiralah. Tapi asasnya saya tak jumpa lagi tentang kiraan itu. Saya tak jumpa lagi tentang kiraan itu, jumlah itu. Jadi kalau siapa yang mampu, wallahualam, mungkin dia mampu kelebihan, tapi saya sendiri saya tak mampu, wallahualam. Ikut kemampuan. Jadi okey, ada pendapat yang kata zikir 33 kali guna jari sebab jari akan jadi saksi. Ya betul, tapi zikir yang 33 kali tu guna jari, tapi ada juga riwayat yang sebelum ni kita dah baca dalam kitab Al-Azkar juga, Nabi ada menggunakan, Nabi ada jumpa orang, seorang perempuan menggunakan biji macam biji kurma, al-hasah ataupun batu-batu kecil. Ada, dibolehkan juga, tak ada masalah. Itu sebab ulama mengharuskan guna sabhah ataupun tasbih. Guna tasbih tidak ada masalah. Guna jari pun tak ada masalah sebab memang Nabi guna bil anamil. Anamil ni
lekuk-lekuk ataupun ruas-ruas di jari ini Nabi guna. Segala-galanya ada dalil insya-Allah dalam bab itu, maka ia terbuka kepada khilaf di kalangan para ulama, tetapi lebih aula untuk lebih guna adalah jari-jari ini menjadi dalil dan saksi kita di hari akhirat. Dan batu-batu yang kita guna, biji-biji kurma yang para sahabat guna pun menjadi saksi juga di hari akhirat ini insya-Allah, nanti untuk menjadi saksi kepada zikir-zikir mereka lakukan. Tetapi kalau kita tengok zikir 33 kali ni di antara tempatnya adalah selepas solat. Maksudnya dah habis solat dah. Maksudnya kita nak angkat jari, nak kira tinggi-tinggi, nak bagi ingat pun tidak ada masalah. Yang satu lagi tempat kita zikir 33 kali adalah sebelum tidur. Ada juga riwayat yang sahih untuk kita gunakan. Maka di dalam solat saya susah tak jumpa lagi tentang meletakkan jumlah-jumlah tertentu yang banyak ini. Sebab pada saya wallahu alam apa yang kita boleh faham adalah mungkin mendatangkan sedikit beban untuk orang mengira-ngira dalam solat, sedangkan dia kena fokus kepada khusyuk dan faham dia terhadap apa yang dia minta. Bertasbih bagi tempat-tempat tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu tentang solat tasbih ni pun satu juga yang dulu saya pernah cari juga tentang dalil kepada solat sunat tasbih, tapi wallahu alam saya belum lagi jumpa tentang itu. Maka itulah nak baca, wallahu alam. Solat sunat tasbih ni pun ada jugalah perbahasan dia, tapi saya mohon untuk delay sikit jawapan dia insya-Allah. Nanti saya bagi kat Opah ataupun saya bagi kepada Opah untuk blast dalam grup insya-Allah. Sebab ada perbahasan sikit tentang solat sunat tasbih ni. Kalau saya kata tak ada langsung dalil, nanti orang yang selalu buat sunat tasbih marah pula kan. Jadi nanti kita tengok. Nanti saya cuba. Kalau guna tasbih di dalam solat memang payahlah, dia akan jadi benda yang lain pula. Dalam solat tidak ada penggunaan bahan-bahan lain, isu-isu lain dalam kita solat. Wallahu alam. Saya kena berhenti dah ke admin? Okey, kita berhenti dalam 9-10 minit macam tu Ustaz. 9-10 minit lah, okey. Saya pergi dulu kepada okey, nak berhabis ni Sekejap, terima kasih Rob. Okey. Okey, yang ni kita baca satu hadis yang mungkin akhir untuk hari ni. Dia kata wa rawai Nabi isnadin sahih fi Sunan Abi Daud an Abi Salih Zakwan. Okey, kami meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Salih Zakwan, daripada sebahagian beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirajulin, Nabi kata kepada seorang lelaki, dia kata kaifa taqulu fi salah, apa yang kamu katakan di dalam solat? Nabi tengok Nabi dengan para sahabat dia bertanya ini tentang ibadat dan sebagainya. Dia tak tanya banyak. Kamu baca apa dalam solat? Kamu doa apa dalam solat? Lepas tu orang ni pun jawab, dia kata atashahhad wa aqul, aku baca tasyahud dan aku pun doa. Aku pun kata Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Okey, aku pun minta sesungguhnya ya Allah ya Tuhanku, dan aku kata sesungguhnya ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon daripadamu syurga dan aku minta berlindung denganmu daripada neraka. Lepas tu orang tu kata wa ma amma inni la uhsina dandanataka wa la dandanata Mu'adh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha dandin, haulaha nudandin. Apa terjemahan? Boleh tak tolong saya baca terjemahan? Saya tak bawa kitab ni. Kalau ikut kat sini dia kata sesungguhnya aku ni tidaklah mampu. Sebab kan Nabi tanya dia dan dia jawab. Lepas tu dia tawaduk depan Nabi, dia kata aku ni tidaklah sepandai orang-orang, sepandai engkau ya Rasulullah untuk mendoakan dengan satu doa-doa yang mungkin lebih baik lah. Dan juga aku tak mampulah nak doa macam Mu'az bin Jabal. Lepas tu Nabi kata haulaha dandin ataupun nudandin, maksudnya doa lah berkaitan dengan minta syurga dan minta jauh daripada api neraka ni, teruskan berdoa dengan doa. Itu yang lebih kurang makna dia. Dan danah ni ada makna dia adalah satu perkataan yang tidak difahami makna dia. Makna haulaha dandin ini adalah berkaitan dengan syurga, kita minta masuk syurga dan kita minta jauh daripada api neraka. Itu adalah satu persoalan dan satu permohonan yang kita kena terus buat. Kita kena buat di dalam solat. Kita kena minta berlindung daripada api neraka. Kita kena minta kita dimasukkan dalam syurga, dan itulah di antara tafsiran para ulama tentang hadis ini.
Wa mimma yustahabbu du'a fi kulli mautin Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Di antara doa yang disunatkan juga kita berdoa dalam setiap tempat adalah Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta daripadamu kemaafan dan afiah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan aku, ya Allah ya Tuhanku, aku minta daripadamu hidayah, ketakwaan, afaf wal ghina. Maksudnya afaf maksudnya keampunan, kemaafan daripadamu, dan juga kekayaan harta benda pun tak ada masalah, kekayaan ilmu, kekayaan akhlak dan sebagainya. Maka ini doa yang secara umum kita boleh guna. Okey. Apa terjemahan yang tadi boleh baca tak terjemahan tentang Saya baca, Ustaz. Boleh. Okey. Boleh. Terima Yang kasih. mula-mula tu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu syurga dan aku berlindung padamu daripada neraka. Kemudian yang di bawahnya tu, sesungguhnya aku tidak mampu melakukan dialekmu dan tidak pula dialek Muaz. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kami pun meminta perkara yang sama dengan yang kamu minta. Okey. So boleh faham maksudnya dia nak bagi tahu, terima kasih Puan Yusof. Maksudnya dekat sini betul yang kita faham tadi, maknanya lelaki ini dia dah bagi tahu apa yang dia baca, dia minta syurga, dia minta jauh daripada api neraka, tetapi dia tawaduk depan Nabi, dia kata aku tak mampulah nak dialek, maksudnya nak baca macam Nabi baca di dalam doa-doa dia, macam juga Muaz bin Jabal baca. Dia merendah diri daripada Nabi dan para sahabat yang hebat-hebat yang lain. Tapi Nabi ni dia tak downkan orang ni. Dia tak downkan sahabat ini. Dia kata kami juga meminta apa yang kamu minta. Walaupun mungkin tak sama dialek, mungkin tak sama cara doanya, tetapi kami juga minta dapat syurga, kami juga minta untuk dijauhkan daripada api neraka. Lepas tu Nabi kata, maksudnya teruskan dengan doa. Maksudnya konteks kesimpulannya Nabi kata bolehlah dia nak doa dengan doa itu pun. Maksudnya inilah di antara doa yang Nabi ajar kepada kita, dan Nabi ajar juga, dan Nabi recognize, Nabi iktiraf doa-doa yang para sahabat pernah baca selepas tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Maka kalau kita tengok daripada awal tadi, doa-doa yang Nabi bagi tu dah banyak sangat dah juga kan. Kalau kita nak baca mau dekat 5 minit, 7 minit juga. Ditambahkan juga dengan doa-doa umum yang dibenarkan dan diizinkan oleh Allah Ta'ala dan disuruh oleh Allah Ta'ala untuk kita baca oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca selepas tasyahud akhir dan sebelum kita bagi salam. Wallahu alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Puan Hindu saya cuba jawab soalan ni, saya bagi tahu apa InsyaAllah. Kalau nak saya pun boleh, insyaAllah saya akan cuba jawab benda ni. Ya, sama-sama. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Azhar, dan terima kasih atas penjelasan yang cukup jelaskan. Terima kasih Ustaz. Kita akan sambung lagi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua.